dia ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Jadi orang yang ditidurkan oleh Allah yang lama ni ada dua. Satu Ashabul Kahfi, tengah isu kan Ashabul Kahfi sekarang. Satu lagi Uzair. Kita tunggulah ada tak timbul isu Uzair pula. Saya tak nak bahas benda tu di sini, di kelas yang lain. Okey. Di mananya Ashabul Kahfi satu lagi Uzair. Uzair ditidurkan 100 tahun. Apa nama Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun. Okey. Ini menarik kalau nak cerita ni. Okey. Ashabul Kahfi orang lahir lebih kurang 200 tahun sebelum Masihi. 200 tahun sebelum Masihi. Orang Nasrani selepas Nabi Isa. Tak ada kena-mengena pun dia orang Nasrani ataupun tidak. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada malam berbahagia ini kita nak tengok mengenai apa tu Bani Israel dan apa tu Yahudi. Okay, kita mulakan dengan apa tu Bani Israel, apa tu Yahudi. Jadi Bani Israel ni adalah bangsa. Okay, dia berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. So kita dah kongsikan pada kelakar lepas, Nabi Ibrahim dia ada dua orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu lagi Siti Hajar. Nabi Ibrahim ni lahir di Iraq, di satu tempat bernama Ur. Dan ketika itu ada satu kerajaan lama. Dulu Ur ni Iraq sekarang. Ur ni dekat selatan Iraq. Dekat selatan Iraq tu, jadi dia ada satu bandar. Jadi di bagaimananya kerajaan Mesopotamia lama. Jadi kerajaan lama selepas dipanggil Ubaid period. Salin je, biar bunyi nanti tambahkan bacaan. Jadi Ubaid period ni adalah satu keadaan atau masa manusia tak ada catatan mengenai sejarah manusia. Ubaid period. Istilah dia Ubaid period. Jadi sebelum itu tak ada siapa pun tahu apa yang jadi. Tapi Al-Quran cerita mengenai Nabi Ibrahim AS diturunkan dan bagaimana berlakunya banjir besar. Banjir besar iaitu pada zaman Nabi Nuh AS. Selepas itu manusia tak ada catatan. Itu dipanggil Ubaid period. Kemudian barulah ada kerajaan Mesopotamia dan kerajaan Mesir kuno. Okey, itu yang dicatat dalam sejarah lah. Jadi Nabi Ibrahim ni lahir kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 tahun sebelum Masihi di satu tempat bernama Ur. Ur ni dekat Iraq. Dekat Iraq Iraq sekarang. Jadi pendekkan cerita, kita semua tahu bahawa Nabi Ibrahim AS kemudian dibakar di Iraq. Jadi kemudian tak sesuai dulu di Iraq, Nabi Ibrahim pun pergi nak ke Mesir. Jadi dalam pertengahan jalan ke Mesir tu selesa duduk sekitar Jerusalem ataupun Baitul Maqdis. Di situ dia berjumpa dengan isteri iaitu Siti Sarah. Siti Sarah ni orang sekitar Jerusalem situlah. Kemudian dia pun berulang dengan Siti Sarah antara Jerusalem, Hebron dan juga Egypt lama. Dekat Egypt, Mesir itu bertemu dengan isteri dia iaitu Siti Hajar. Siti Hajar ni orang Mesir. Lepas tu dipanggil Hajar Masriyah. Orang Mesir ni bangga ada dua orang perempuan menjadi dua isteri Nabi. Satu Siti Hajar, satu lagi isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu isteri Muhammad, seorang isteri Nabi Muhammad bernama Maryah Kibtiyah. Maryah Kibtiyah. Satu lagi isteri Nabi Ibrahim iaitu Hajar Masriyah. Jadi pendekkan cerita, Siti Hajar yang dapat anak dulu. Jadi diberi nama Ismail. Jadi kemudian Allah perintahkan supaya diletakkan Siti Hajar dekat Mekah sana tu. Dekat Mekah. Maknanya dekat bahagian bawah sana tu . Kemudian waktu tu Sarah dah agak berumur. Nabi Ibrahim pun dah agak berumur, kurang lebih 80 tahun umur waktu tu. Datang malaikat bagi tahu, Allah mendengar rintihan isteri kau Sarah tu.
Allah kurniakan rezeki, Sarah juga akan mengandung. Maka Sarah dengar di balik tabir, Sarah ketawa macam tak percaya, umur 80 tahun, kan? Jadi macam tu. Macam tu. Kan? Jadi malaikat kata, kalau betul lahir anak, besok namakan sempurna ketawa dia tu. Betul mengandung lahir anak, sebab itu diberi nama Ishaq. Ishaq tu daripada ahah tu. Kan? Jadi nama-nama berarti Ishaq tu dia nama daripada bunyi, daripada ahah. Macam tu lah, orang ketawa tu. Jadi daripada Nabi Ishaq alaihissalam lahir Nabi Allah Yaqub. Yaqub ni nama lain dia Israel. Nama lain dia Israel. Sebab itu daripada anak-anak Yaqub dipanggil Bani Israel. Okey. Daripada Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail ni lahir bangsa Arab. Arab ni dia tak nisbahkan kepada Nabi Ismail. Orang Arab ni pula dia suka berjalan. Berjalan duduk-duduk, kan? Berjalan ni araba. Dalam bahasa Arab dia araba. Araba ni mana bergerak. Sebab itu dipanggil bangsa yang bergerak. Arab ni. Kan? Yang ni Bani Israel, kenapa tak panggil nama Bani Ismail? Kan? Jadi Arab, mana orang bergerak. Itu orang Arab. Dalam Quran pun Allah sebut perangai orang Arab ni li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif. Kebiasaan orang Arab pada musim sejuk dia akan pergi ke Yaman, pada musim panas dia akan pergi ke Syam. Kan? Jadi maknanya itu orang Arab. Jadi Bani Israel ni antara dua-dua ni, antara Bani Israel dengan orang Arab, Bani Israel paling banyak diutus para nabi. Orang Arab ada 4 nabi sahaja. 4 nabi sahaja orang Arab, iaitu Nabi Hud alaihi salam, makamnya berada di Hadramaut, Nabi Hud. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam, makamnya berada di Mesir, Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Shu'aib alaihi salam, Nabi Shu'aib makam berada di Jordan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makamnya berada di Madinah. Jadi bangsa Arab ada 4 nabi saja. Bani Israel beribu orang nabi daripada Bani Israel. Kan? Jadi maknanya itu Bani Israel. Jadi daripada Bani Israel ni banyak para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut oleh kerana banyaknya nabi diutus kepada Bani Israel, jadi maknanya banyaklah perkhabaran iman dapat dekat dia. Sebab itu surah Al-Baqarah ayat 122. Salin dulu surah ayat, nanti kemudian kita rujuk. Surah Al-Baqarah ayat 122 Allah sebut, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat yang kami nikmatkan kepada kamu dan kami lebihkan kamu di atas sekalian alam. Waktu tu sebab banyaknya para anbiya, para nabi diutuskan kepada Bani Israel. Oleh kerana banyaknya nabi diutus kepada Bani Israel tidak maknanya menghargai para nabi. Yang tak sesuai dengan dia dibunuhnya nabi itu. Ini perangai dia. Sebab apa? Hari ini bunuh, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan dapat nabi baru. Kan? Minggu depan atau bulan depan kan dapat nabi baru. Dapat nabi baru, nabi ini tak best lah. Yang dulu kita bunuh lagi best tau. Kita bunuhlah lagi. Dia bunuh lagi para nabi itu. Ini wa yaqtulul anbiya. Dia suka-suka dia bunuh para nabi. Sebab itulah di dalam surah Al-Maidah ayat 78. Surah Al-Maidah ayat 78 Allah Subhanahu wa taala sebut, surah Al-Maidah ayat 78. Salinkan ayat dengan surah dulu, nanti kita buat rujukkan. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat kepada orang-orang yang kafir daripada Bani Israel di atas lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Maknanya daripada Bani Israel ada yang kafir. Yang kafir inilah dipanggil Yahudi. Ataupun yang engkar ini dipanggil Yahudi. Yang dilaknat di atas lisan Daud dan lisan Isa AS. Jadi maknanya Bani Israel banyak Nabi, banyak Rasul. Yang dilaknat, yang kafir itu dipanggil Yahudi. Dan dalam Al-Quran ada 7 kali Allah sebut perkataan Yahudi. Sedangkan Bani Israel
ada 40 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai Bani Israel. Jadi maknanya Yahudi ni ada 7 kali Allah Subhanahu Wa Taala ulang. So jadi kita nak cerita pada ni perkataan-perkataan apa yang Allah guna, ayat apa maksudnya Allah guna mengenai orang Bani Israel yang disebut sebagai Yahudi. Dia dilaknat bagi yang kafir sebab dia memang ingkar, dia suka-suka dia, dia sangat orang yang maksudnya sampai terlaknat lah kerana keingkarannya itu. Sebab itu kita kalau nak mengata boleh mengata orang Yahudi, Yahud, okay, Y ni disebut di sebahagian lahjah orang Eropah dengan J. Yahud jadi Jahud, itu lahir kemudian jadi Jewish. Jewish itu daripada Yahud lah. Daripada Yahud. Okey. Jadi ayat yang pertama, orang Yahudi ni oleh kerana dia ni kufur, dia suka-suka mengata Tuhan, mengata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat dalam surah Al-Maidah ayat 64. Surah Al-Maidah ayat 64, wa qalatil yahud, Allah tak kata Bani Israel. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata Allah itu kedekut dan bakhil. Dia suka-suka dia kata Tuhan. Dia suka-suka dia mengata Tuhan. Dia kata wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Jadi maknanya suka-suka dia mengata Tuhan. Tuan-tuan sekalian, orang dulu ni dia kalau nak memuja satu benda, dia akan memanggil benda tu. Contoh, katakanlah dia memuja Tuhan dia, Lata Uzza, dia akan duduk ramai-ramai, dia akan panggil Lata Uzza macam tu. Ini contoh, jangan buat contoh. Maknanya duduk. Jadi orang dulu punya kepercayaan, kalau nama Tuhan ni disebut, Tuhan tu akan jadi lemah dan terpaksa ikut apa yang mereka nak. Lepas tu kalau ada nama Tuhan disebut, dia akan panggil Hegel. Contoh, jangan dibuat. Okey, maknanya Hegel mana dia panggil. Sebab tu orang dulu dia ada dia punya macam tempat ibadah dia macam Zaqurah ataupun Zigurat. Zigurat ni rumah ibadah orang lama. Ni cerita lepas zaman Ubaid period, zaman Mesopotamia. Bayangkan kita anggap dia orang macam lekeh, duduk kat hutan, duduk kat mana. Dia orang dah ada zigurat tau. Zigurat tu bangunan yang dibuat daripada batu, kan? Mana dia orang akan panggil Tuhan tu. Sebab itu orang Nasrani dan orang Yahudi, dia tak pernah tahu siapa nama Tuhan. Dia punya ketua-ketua je, rabai je tahu siapa nama Tuhan. Walaupun orang Yahudi panggil nama Tuhan Yahweh. Yahweh itu gelaran kepada nama Tuhan dia. Nama Tuhan sebenarnya orang tak tahu. Tuan-tuan tanya orang Kristian, orang Nasrani, siapa nama Tuhan? The God. Yes, the God. But what is his name? The God. Okay, God. Apa dia? Dia tak tahu nama Tuhan dia. Sebab bagi dia, kalau sebut nama Tuhan, Tuhan tu akan jadi lemah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quran surah Ikhlas, kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Kita orang Islam yang tahu siapa nama Tuhan kita. Allah. Kul huwallahu ahad, dia Allah yang esa. Allahu samad, Allah tu tempat minta, takkan lemah, minta mana segala hajat. Ini kalau kita sebut Lata Uzza terpaksa datang, jin kan datang, mana jadi lemah. Tapi Allah tu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tak ada anak, dia tak boleh panggil hey, anda yang bernama sekian dan sekian. Sebenarnya benda ni sama juga. Kalau orang nak memuja kita ataupun nak melemahkan kita, dia akan panggil nama kita dan panggil nama mak kita. Dia katakan dia panggil. Contoh katakanlah Fatimah binti siapa? Contoh kan. Dia panggil puja, jadi pemujaan. Sebab tu nama mak ni kita kena rahsiakan. Bukan saja sebagai orang memuja, password bank pun dipakai nama mak juga. Betul, password bank, nama bapak orang senang dapat, nama mak ni orang susah dapat. Memang untuk memuja. Kalau orang tahu nama kita, orang boleh panggil, mungkin lemah. Tapi Allah tidak lemah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak sama macam sesuatu pun. Okey. Saya nak cerita benda ni balik pada Nabi Ibrahim tau. Yang kita lost pula. Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berada di Ur.
Ur ni maknanya satu tempat yang orang memang puja patung dan sebagainya. Jadi maknanya dia apa namanya, dia kemudian dia kahwin dapat Bani Israel, dan juga maknanya jadi Bani Israel dan juga orang Arab tadi. Sebab tu dua bangsa ni dia lebih kurang sama perangai dia. Kalau baik betul, kalau jahat betul. Jadi orang Yahudi ni ataupun orang Bani Israel yang tidak beriman ni, dia suka-suka mengata Tuhan. Jadi surah Al-Maidah ayat 64, waqalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi kata tangan Allah tertutup, Allah ni bakhil, dia kata pada dia, auzubillah. Kita orang beriman, Allah tu tidak pernah ada sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah sifat kekurangan. Jadi ini ayat pertama. Yahudi itu dia kenapa disebut Yahudi itu? Sebab Yahudi itu dia mengata Tuhan suka dia je. Okey. Ayat yang kedua yang Quran guna mengenai Yahudi, iaitu surah At-Taubah ayat 30. Surah At-Taubah ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengenai Yahudi? Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi kata Nabi Uzair anak Allah. Orang Nasrani kata Al-Masih Isa anak Allah Subhanahu wa taala. Dia kata anak Allah. Sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi dua-dua ni, Uzair anak Allah, Al-Masih Isa anak Allah. Kata orang Yahudi dan kata orang Nasrani. Islam kita jelas. Allah tu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Uzair ni siapa? Uzair ni salah satu nabi di antara Nabi Ibrahim. Salah satu di antara Nabi Bani Israel daripada zaman antara Nabi Daud dan Nabi Zakaria. Okey, Nabi Daud bila tarikh dia? Lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi, Nabi Daud. Nabi Zakaria ni lebih kurang 1 Masihi lah, sebab dia 3 orang sekali Nabi serentak. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. 1 Masihi lah. Jadi maknanya antara Nabi Daud dan Nabi Isa ada satu orang Nabi bernama Nabi Uzair. Nabi Uzair, satu orang Nabi bernama Nabi Uzair. Jadi kalau setengah ahli sirah kata dia lebih kurang dalam 700 ataupun 700 tahun sebelum Masihi lah. Lebih kurang dalam 700 tahun sebelum Masihi. 700 tahun sebelum Masihi ada satu orang Nabi daripada Bani Israel namanya Uzair. Diceritakan kisah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Dia ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Jadi orang yang ditidurkan oleh Allah yang lama ni ada 2. Satu Ashabul Kahfi, tengah isu kan Ashabul Kahfi sekarang. Satu lagi Uzair. Kita tunggulah ada tak timbul isu Uzair pula. Saya tak nak bahas benda tu di sini, di kelas yang lain. Okey. Jadi maknanya Ashabul Kahfi satu lagi Uzair. Uzair ditidurkan 100 tahun. Apa nama Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun. Okey. Ini menarik kalau nak cerita ni. Okey. Ashabul Kahfi orang lahir lebih kurang 200 tahun sebelum Masihi. 200 tahun sebelum Masihi. Orang Nasrani selepas Nabi Isa. Tak ada kena-mengena pun dia orang Nasrani ataupun tidak. 200 tahun sebelum Masihi lahir, ditidurkan. Lahir Nabi Isa. Nabi Isa ceritakan, dulu ada orang tertidur dah 200 tahun. 100 tahun lagi lebih kurang dia akan bangun balik. Jadi orang tertunggu-tunggu. Waktu tu orang dah start beriman dengan ajaran Nabi Isa, tertunggu-tunggu. Bangun sungguh Ashabul Kahfi ini. Jadi tuan-tuan sekalian, mukjizat surah Kahfi antaranya adalah mengenai Ashabul Kahfi ini. Yang pertama cerita itu. Yang keduanya, sistem kiraan tahun dalam dunia ada 2. Satu kiraan matahari, satu kiraan bulan. Kiraan matahari ada 365 hari suku. Kiraan bulan 354 hari ataupun 55 hari. Jadi maknanya beza 10 atau 11 hari dalam masa setahun antara kiraan bulan dengan kiraan matahari. Okey. Jadi kiraan manakah tahun Ashabul Kahfi tidur? Secara kiraan matahari atau kiraan bulan? Allah raikan kedua-dua cara. Sebab itu dalam Quran Ashabul Kahfi itu tidur berapa tahun? Allah kata 309 tahun. Allah tak kata 309.
309 tahun. Kalau kiraan matahari 300 tahun. Kalau kiraan bulan 309 tahun. Itu mukjizat Jadi, betul lah Masya Allah. Kalau orang Yahudi kira secara kiraan bulan, sebab orang Yahudi ni dia kira secara bulan 309 tahun. Orang-orang barat kira secara matahari 300 tahun. Kan? Jadi itu antara mukjizatnya. Jadi maknanya Nabi Isa kemudian beritahu lahir bangkit sungguh. Ada orang, ini yang Nabi Isa cerita ni. Itu cerita Ashabul Kahfi. Jadi orang Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Jadi kemudian orang Nasrani ni orang Kristen kata Al-Masih Isa itu anak Allah. Itu ayat kedua. Allah guna perkataan Yahudi di dalam Al-Quran. Ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah ayat 18. Okey, surah Al-Maidah ayat 18 ni apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang Yahudi kata apa? Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang-orang Yahudi dan juga Nasara, kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Bukan saja Uzair anak Allah, bukan saja Isa anak Allah, kami semua ni anak Allah. Pula dah lagi banyak sekarang anak Allah Subhanahu. Anak Allah kata orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa Allah sebut? Wa qalatil yahud, perkataan Yahudi yang ketiga digunakan dalam Quran. Kan? Sebab dia kata dia juga anak-anak Allah, anak-anak Tuhan juga. Kita orang Islam jelas. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat dalam surah Al-Baqarah ayat 113. Surah Al-Baqarah ayat 113. Surah Al-Baqarah ayat 113 Allah ceritakan macam orang Yahudi, perkataan Yahudi digunakan wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Berkata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sesat. Berkata orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu sesat, dan mereka semua itu adalah ahli-ahli kitab, pembaca kitab. Orang Yahudi kata orang Nasrani sesat, orang Nasrani kata orang Yahudi sesat. Tapi dua-duanya sesat. Kan? Jadi ada satu golongan yang bercakap benar tapi masuk neraka. Kalau ikut Al-Quran dua-dua iaitu siapa dia? Yahudi dan Nasara. Dia dua-dua cakap betul. Yahudi tak betul. Yang kita kata Nasara tak betul. Kan? Bercakap betul tu, tapi dua-dua masuk neraka. Sebab dua-dua berpegang pada benda yang salah. Itu surah Al-Baqarah atau ayat yang keempat. Okey, ayat yang kelima. Ayat yang kelima ni surah Al-Baqarah ayat 120. Perkataan Yahudi sekali lagi digunakan. Surah Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kamu mengikut agama mereka. Allah sebut Yahudi takkan suka, Nasrani takkan suka sampai kita ikut agama mereka. Sebab apa? Sebab apabila satu orang itu dia agama tu berubah-ubah, akhirnya pegangan tu dia akan bercampur dengan hawa nafsu. Kita orang Islam dia jelas. Walaupun benda kita tak suka, tapi Allah perintahkan kita kena ikut. And sebab itu kadang-kadang apabila secara popularnya ajaran maknanya suka kepada sesama jenis ni, ada setengah-setengah gereja yang mengiktiraf benda tu. Tapi Islam kata tak. Kan? Kita tidak dibenarkan. Kan? Jadi maknanya apabila bercampur dengan hawa nafsu, maknanya dia akan memilih apa yang dia suka dan dia nak kita jadi macam itu. Tapi orang Islam tak. Orang Islam satu-satunya agama yang memang dia ada pendirian. Suka ke tak suka ke, kalau betul-betul pegang dia ada pendirian dia. Sebab tu orang Islam dia tak mudah kena tipu kalau dia berpegang dengan Al-Quran, hadis, tafsiran para ulama yang muktabar. Dan benda ni pun disebut oleh Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, saya pernah cerita dekat kelas ni. Dulu zaman Abbasiyah ni, kerajaan Abbasiyah ni bermula tahun 750 Masihi.
750 Masih Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ni dia begitu maju sangat sampai ilmu sains memang terkenal di dunia lah. Sains-sains moden berasal daripada tamadun Abbasiyah kebanyakan dia. Okey. Jadi maknanya ada satu khutat ataupun khattat. Khutat ni maknanya orang yang cantik tulisan dia. Dia ni memang Allah bagi bakat cantik tulisan dia. Dia zaman Abbasiyah ni dia buat kitab Taurat. Kitab Taurat dan Zabur tulis cantik-cantik, hias cantik-cantik dengan emas, dakwat emas. Tahu sekalian, dakwat emas ni berasal daripada teknologi Parsi. Kan? Dulu orang nak buat warna emas ni, warnanya kuning je. Tapi emas yang betul-betul emas, teknologi orang Parsi. Orang Parsi boleh buat betul tulisan warna emas memang emas betul. Ada dua benda daripada Parsi, satu warna emas, satu lagi warna turquoise. Warna turquoise tu dia berasal memang daripada Parsi sebab dia ada batu feruza tu warna turquoise. Turquoise adalah biru, turquoise adalah hijau. Itu memang asal warna Parsi. Macam kita bangsa Melayu, Nusantara kita warna kita yang tak ada tempat lain warna apa? Siapa tahu? Saya bagi sebotol air mineral. Warna manggis. Warna manggis asal kita. Kan? Apa nama? Merun-merun macam tu kan? Merun-merun. Warna UTM. Warna UTM. Siapa warna UTM ni? Warna UTM tu. Itu macam asal kita punya warna lah. Okey. Jadi orang Parsi tu dia ada daripada Golden Persian punya warna tu. Jadi dia buat ayat maknanya sangat cantik. Tapi dia kata, okey, aku nak ubah sikit. Aku nak ubah. Dia pun ubah. Dia tunjukkan kepada orang Yahudi, orang Yahudi semua takjub. Cantiknya, mahal. Okey, aku nak jumpa Rabai. Rabai ni istilah imam bagi orang Yahudi. Tunjukkan Rabai. Rabai tengok, cantiknya, berapa kau nak jual? Oh, dia letak harga tinggi. Dan Rabai beli. Kan? Kemudian dia kata, okey, aku nak buat kitab Injil pula. Dia buat Injil dengan Golden Persian punya warna, cantik. Tapi aku nak ubah sikit. Dia tunjukkan mana-mana orang Nasrani, semua kagum. Cantiknya, cantik. Kan? Dia pergi bawa kepada ketua agama Nasrani sangat takjub. Masya Allah, macam sangat cantik kan. Berapa? Dia letak harga yang tinggi, maka dia dapat jual Injil itu. Dia beralih pada Al-Quran. Dia buat Al-Quran, dia tulis Al-Quran yang sangat cantik, hias dengan Golden Persian ni. Hias. Dia tunjuk kepada orang. Ketika itu dia tunjuk pada kawan dia penjual ikan. Okey, dekat Baghdad ni dia terkenal juga dengan ikan sebab dia Sungai Dajlah dengan Sungai Furat tu, kan? Penjual ikan baca, ini kau ubah Quran ni. Itu belum imam ke mufti ke, penjual ikan. Kau jangan tunjuk kat mufti, kau kena bunuh lagi, kena jatuh hukum bunuh, merubah Al-Quran ni. Tak jadi dia. Kan hanya penjual ikan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Quran, kamilah yang memelihara dia. Tuan-tuan nak tengok mushaf Utsmaniyah ada dekat Tashkent, Uzbekistan. Macam mana boleh sampai ke Tashkent pula? Kan waktu Sayyidina Osman kena bunuh dekat Madinah, maka para sahabat semua bertemu dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu tu kat Kufah. Kan? Bawa Quran Sayyidina Osman dan lantik Sayyidina Ali jadi khalifah. Jadi ketika Sayyidina Ali meninggal di kat Kufah, Quran tu tetap berada di Kufah. Ketika satu orang panglima Islam, satu orang panglima nama dia Timurland, kalau pernah dengar, ataupun Amir Timur. Dia tawan Basrah, tawan kota-kota Islam, dia bawa Al-Quran tu pergi ke Samarkand. Duduk kat Samarkand sampai Samarkand, sampailah Uzbekistan ditawan oleh orang Rusia, Red Army, dibawa ke Moskow. Kemudian waktu merdeka 1991, orang Islam minta balik, jadi dipulangkan balik ada kat Tashkent. Tuan-tuan, Quran yang berada di Tashkent zaman Sayyidina Osman dengan Quran yang kita baca sekarang sebiji tak berubah, walau satu perkataan. Tuan-tuan sekalian, jadi maknanya mereka tu dah memang berubah. Jadi kenapa dia walan tarda angkal yahud walan nasara? Sebab dia merubah agama tu, suka dengan dia. Jadi dia nak kita juga macam tu. Tapi kita orang Islam tak macam tu. Kita ada panduan hidup. Dan hidup kita jelas. Kita semua ni biar memang jelas kita punya hidup. Kita inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, kita akan pulang kepada Allah. Kita punya perjalanan hidup jelas, tuan-tuan sekalian.
Kalau hari ini kita berharta, berharta kita akan bawa ke akhirat. Kalau kita berpangkat, pangkat kita akan bawa ke akhirat. Bawa ke akhirat namanya melahirkan amalan untuk ke akhirat. Kalau tuan-tuan apa pun ada dekat tangan tuan-tuan sekalian, semua tu adalah bawa ke akhirat. Macam mana boleh dijadikan amalan. Kan? Sebab itu orang Yahudi dia tak reda, orang Nasrani tak reda. Sehingga kita mengikut millatahum. Okey. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6 daripada surah Al-Maidah ayat 51. Jadi oleh kerana orang Yahudi ini tidak reda dan orang Nasrani tidak reda, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Okey? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, sebahagian daripada teman rapat kamu, kan? Maknanya sebagai teman rapat, pemimpin ke apa ke, jangan ambil. Kan? Ini antara perkataan Yahudi yang Allah gunakan Al-Quran yang ke-6. Dan yang ketujuh, surah Al-Maidah ayat 82. Surah Al-Maidah ayat 82 ni Allah cerita dekat kita, sekalipun orang Yahudi dan Nasrani ini dia tak reda antara kita sehingga kita mengikut agama mereka, tapi antara Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi lagi sangat-sangat membenci Islam. Sangat-sangat membenci orang beriman. Ini surah Al-Maidah ayat 82 dibanding orang Nasrani. Allah sebut kan? Maknanya asyaddun nasu adawatan lilladzina amanu latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling memusuhi orang-orang yang beriman itu adalah orang Yahudi dan orang-orang yang musyrikin. Orang musyrikin ini penyembah berhala. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan dapati orang yang ada rasa sayang kepada orang-orang beriman itu adalah orang Nasara. Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Ini kerana sebahagian mereka itu lembut hatinya dan juga ruhban. Ruhban ni rahib. Maknanya rahib-rahib dan mereka tidak takabur. Ayat ke-7. Ya Allah sebut kalau antara Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi lagi akan asyaddu adawatan, dan orang-orang yang musyrikin. Ini benda yang kita kena sebut sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, dan ayat ini tidak pernah berubah sejak 1400 tahun dulu, dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ayat ini bukan ulama modified ke, reka ke supaya kita suka, tak. Dia tak berubah. Itu ingatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi ini Bani Israel sebuah bangsa daripada yang engkar disebut sebagai Yahudi. Okey. Dan daripada Yahudi ini pula ada satu fahaman yang lebih ekstrim dipanggil Zionis. Ujung kurun ke-18. Diasaskan antaranya oleh Theodor Herzl. Maknanya satu doktrin Zionis. So itu Benjamin Netanyahu baru ni dia menyebut kamu tak perlu jadi orang Yahudi pun nak berfahaman Zionis. So Zionis adalah fahaman yang memang memusuhi sangat pada orang-orang yang Islam ataupun orang-orang beriman. Dia dulu sembunyi-sembunyi, sekarang dia isytiar terang-terang, tuan-tuan sekalian. Dia isytiar, Benjamin Netanyahu isytiar, dia sedang menunggu al-masayah dia. Masayah tu al-masih dia lah. Al-masih ni ada dua je. Al-masih Isa dan al-masih Dajjal. Dia tunggu masayah dia. Dan dia tak iktiraf Nabi Isa sebagai Nabi. Dia tak tunggu Nabi Isa. Sebab bagi dia, Nabi Isa ni adalah, tak senang faham bahasa dia, ustaz kampung lah, ustaz kampung. Nabi Isa ni, dia lahir dekat Baitul Laham. Dia bukan lahir kat Jerusalem, dia lahir kat Baitul Laham. Kemudian, dia nak kena bunuh dengan Raja Jerusalem waktu tu. Mak dia, Siti Maryam, bawa pergi ke Mesir. Kemudian bawa dia balik kampung ke Nazareth. Nazareth itu lebih kurang 200 km daripada Jerusalem. Membesar, ni bagi Yahudi. Dia belajarlah jadi ustaz, tak senang faham. Jadi ustaz. Datang Jerusalem, marah ustaz-ustaz kat Jerusalem. Seolah macam datang Kuala Lumpur, marah ustaz Kuala Lumpur. Macam tu rasanya. Dia ustaz Kuala Lumpur berkata,
kau apa hal gitu lah. Ustaz Kuala Lumpur kan apa hal. Jadi Ustaz Kuala Lumpur pun fitnah dia biar dia nak kena bunuh sampai akhirnya dia nak disalib. Jadi bagi dia adalah dia ustaz kampung. Orang Yahudi tak iktiraf Isa sebagai nabi daripada Bani Israel. Dia tak iktiraf. Kan? Kemudian dia kata pula Nabi Isa ni ada skandal. Nabi Isa ni membesar tuan-tuan sekalian dekat Nazaret. Dekat kampung tepi dia ada satu kampung bernama Kampung Majdal. Kampung Majdal. Jadi dekat Kampung Majdal ni ada satu orang budak perempuan yang sebaya lebih ke umur dia, membesar. Jadi orang budak perempuan ni atau orang perempuan ni nama dia Maryam juga. Nama dia Maryam. Dia banyak bantu Nabi Isa untuk dakwah bagi perempuan. Jadi nama dia Maryam dari Kampung Majdal. Maryam Majdaliyah. Kan? Bagi versi bahasa Inggeris, Mary Magdalene. Mary Magdalene tu Maryam Majdaliyah. Maryam daripada Kampung Majdal. Jadi kata, dah lah ustaz kampung datang Kuala Lumpur ada skandal pula. Pada dia So itu orang Yahudi hanya 2% saja Bani Israel yang menganut agama Nasrani. 2% dia. Kan? Yang lain memang dia tak iktiraf pun. Malah dia mengata lagi. Maknanya orang Nasrani. Dia tak suka pun orang Nasrani ni. Bagi dia macam ustaz kampung yang ada skandal bagi dia. Bagi dia. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi mana orang Yahudi, Bani Israel, Yahudi, sekarang ada Zionis pula. Memang dia adalah jadi kita kalau nak marah maksudnya Yahudi itu. Dan kita fahamlah benda itu dan juga paling kurang kita faham kan. Jadi Bani Israel adalah maknanya banyak orang beriman dan juga para nabi dan banyak orang mengaku-ngaku di Bani Israel tapi sebenarnya tak pun. Tak keturunan mana-mana. Kan? Yang betul-betul dari Bani Israel keturunan para nabi ni semua maknanya dah sikit sangat kan? Dah memang tak tahu mana dah. Dia adalah orang yang maknanya mengingkar kepada ajaran nabi-nabi terdahulu. Okey. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Okey. Bab yang kedua, bab pertama Bani Israel, Yahudi dan juga Zionis. Bab yang kedua saya nak cerita kalau kita dah hujung ni masuk zaman moden lah. Takrifan moden ni lebih kurang 100 tahun dulu lah. 100 tahun dulu. Apa yang jadi 100 tahun dulu. Okey. Mula-mula saya nak cerita dulu mengenai kenapa orang Nasrani ni sangat memusuhi Islam. Sampai Allah sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kamu ikut ajaran mereka. Orang Nasrani ni tuan-tuan sekalian, dia berasal daripada dinisbahkan ajaran Nabi Isa AS. So Nabi Isa AS, maknanya waktu zaman Nabi Isa, jadi Ustaz Kuala Lumpur dah senang faham Ustaz Kuala Lumpur ni, Ustaz Jerusalem ni tak puas hati dengan Nabi Isa. Dia fitnah Nabi Isa, Bani Israel ni fitnah Nabi Isa untuk Nabi Isa ni kena bunuh. Tapi yang menjalankan hukum bunuh bukan orang Yahudi, sebab orang Yahudi tak berkuasa. Waktu tu Jerusalem bawah pemerintah Rom. Jadi dia hasut supaya gubernur Rom ni jatuhkan hukuman pada Nabi Isa. Pendekkan cerita, ditangkap Nabi Isa, nak ditangkap, kan? Kemudian nak disalibnya. Tapi Allah serupakan orang macam Nabi Isa. Ini Quran sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib tetapi diserupakan. Okey. Versi Kristian Nabi Isa kena salib, lepas beberapa ketika dia angkat ke langit. Dan Kristian juga meyakini bahawa Nabi Isa nanti akan turun akhir zaman. Sebab itu nama Dajjal ni kalau ikut versi Kristian adalah Antichrist. Antichrist ni adalah Dajjal bagi bahasa orang Nasrani lah. Kita hadis sebut Dajjal terus jelas. Dia sebab tak sebut nama dia panggil Antichrist, lawan kepada Nabi Isa. Jadi maknanya dia pun meyakini bahawa akan diturunkan akhir zaman besok. Bagi kita orang Islam tak dibunuh, tak disalib tapi diserupakan. Walakin syubbihalu. Okey. Jadi ketika Nabi Isa maknanya diangkat ke langit, dia ada 12 orang anak murid, satu dah kena salib, tinggal lagi 11. 11 ni pun nak dibunuhnya tuan-tuan sekalian. Jadi 11 ni bertebaran lah. Maknanya bertebaran mengembangkan ajaran Nabi Isa, ajaran tauhid Nabi Isa ni salam. Jadi salah satu dia satu orang bernama
Barnabas ni orang jumpa Bible dia, orang jumpa dia punya salin kitab. Dan Barnabas ni yang orang jumpa satu-satunya yang menyebut bahawa Nabi Isa tu hanya nabi bukan Tuhan. Dan sidang Injil mengatakan Gospel of Barnabas tu gospel yang sesat. Kan? Makam Barnabas ada di Famagusta, Cyprus. Kan? Famagusta, Cyprus. Ulama-ulama Islam kalau pergi sana hadiahkan Fatihah kepada Barnabas sebab dia adalah anak murid Nabi Isa AS. Kan? Dekat Cyprus ni dia ada dua makam besar. Satu Barnabas, satu lagi ibu makcik susuan Nabi iaitu Ummu Harim. Dekat sana. Kan? Famagusta. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, jadi anak-anak murid Nabi Isa, pendek cerita, semua dibunuh. Kan? Jadi bertebaranlah ajaran Nabi Isa ni ke mana-mana dan di mananya Rom cuba perangi. Sampailah akhirnya lebih kurang 300 Masihi. 300 Masihi ni iaitu Maharaja Rom memeluk agama Kristian, memeluk agama Nabi Isa. Namanya Konstantin. Konstantin ni dia peluk agama Nasrani. Konstantin. Itu bermulanya maknanya orang Rom berpegang kepada ajaran Nasrani. Kan? Pendekkan cerita tuan-tuan sekalian, kerajaan Rom tu dihabiskan oleh kerajaan Islam. Kan? Ketika last tombangnya ketika Muhammad Al-Fatih dapat mengalahkan Konstantinopel pada 1453 Masihi. 1453 Masihi Muhammad Al-Fatih berjaya mengalahkan Konstantinopel. Kan? Jadi orang Rom habis. Kerajaan Rom habis. Kan? Kerajaan Rom habis. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi orang Nasrani ni, jadi ketika Islam datang, pengaruh ajaran Nasrani ni dia makin luntur dan orang Nasrani ni selalu berperang dengan orang Islam. Dan selalu dia orang kalah. Kemuncaknya ketika peperangan salib. Peperangan salib tu adalah kemuncak dia. Jadi orang Nasrani ni, kerajaan Nasrani dia dipimpin oleh dua negara. Satu kerajaan Perancis, satu lagi kerajaan British. Kan? Perancis dan juga British. Dua negara ni yang pimpin Nasrani. Dua-dua ni kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kan? Kerajaan Perancis kalah 1187 Masihi. Kerajaan tentera salib kalah 1187 Masihi. Kan? Jadi Perancis kalah, baru datang Raja England. Kalau tuan-tuan biasa dengar nama dia, Richard the Lionheart. Richard the Lionheart tu datang selepas tombangnya ataupun dapat diambilnya Baitul Maqdis. Jadi dia datang jadi hero lah. Kan? Dia gelar sebagai Richard the Lionheart. Maka ketika dia sampai dekat Jerusalem, memang berperang dengan Salahuddin Al-Ayyubi ni, takdir Tuhan sakit dia. Ketika sakit, ada sirah kata Salahuddin yang hantar doktor. Ada kata Salahuddin sendiri yang menyamar menjadi doktor. Kan? Jadi sampai dia ubat Richard the Lionheart sampai dah baik. Kan? Ketika last visit doktor ni, last lawatan dia kata, okey doktor, terima kasih. Kan? Ubat saya jadi sihat. So apa yang kau nak? Maka Salahuddin kata, hulurkan tangan kananmu. Oh, kau nak tangan aku boleh? Aku boleh potong pun sebab kau jadikan aku sembuh ni. Tapi jangan ambil dua-dua sebab satu lagi aku nak guna untuk lawan Salahuddin. Kan? Ulurkan tangan kananmu. Maka dia ulur tangan kanan. Kan? Maka Salahuddin buka dia punya hood kepala tu. Kan? Ulurkan tangan. Kan? Sambut tangan Richard. Okay, bawa dia bangun. Dia kata, aku Salahuddin. Aku tidak akan berperang dengan orang sakit. Sekarang kau telah sembuh. Mari kita kembali ke medan perang. Kan? Sebab itu Richard the Lionheart moral jatuh. Dia kata, tak boleh lah, kita tak boleh lawan lah. Ini macam kalau dia nak bunuh, lama dah dibunuh dah. Sebab tu Richard the Lionheart akhirnya balik England. Tuan-tuan sekalian. Lepas peperangan salib, mereka menubuhkan beberapa institusi termasuk University Oxford. Dekat University Oxford ditubuhkan satu grup dipanggil Orientalis. Orientalis ni adalah orang-orang yang nak mempelajari bangsa-bangsa Timur. Bangsa-bangsa Timur, macam mana cara nak memahami bangsa Timur? Bangsa Timur ni banyak orang Islam. Maknanya banyaknya bangsa Timur orang Islam lah. Jadi dipanggil grup Orientalis. Orientalis study semua bangsa-bangsa Timur. Saya mula-mula dengar perkataan Orientalis ni daripada tok guru saya.
Saya bermula perjalanan pelajaran saya dengan pondok, tuan-tuan sekalian. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya ni budak yang maknanya batch pertama UPSR. So boleh agaklah umur saya berapa. Siapa batch pertama UPSR sini? Saya batch pertama UPSR. Jadi keputusan tu bagus sikit. Dapat panggilan beberapa asrama penuh. Tapi arwah ayah saya tak hantar saya asrama penuh, dia hantar asrama penuh sungguh. Penuh sungguh ni pondok, tuan-tuan sekalian. Nak tidur pun tak muat, kan? Tak tidur, lambat balik asrama penuh. Kau asyik tidur surau. Ini kita cerita pondok zaman dulu tau. Ini bukan sekarang. Sekarang proper. Ini cerita tahun 80-an punya pondok tu. Jadi dulu tok guru saya, dia mengajar, saya ingat lagi semuta tu serban Semuta dengan tu baca kitab, kuning mata pun nampak tak nampak, kan? Pesan keadaan murid ni. Mau kena ingat Kelantan mau kena ingat. Kat luar sana ada satu grup nama dia Orientalis. Mau kena jaga Islam ni. Ingat betul-betul. Saya dengar, Orientalis, saya budak-budak lagi besar-besar ni. Orientalis? Apa tu? Jadi perkataan Orientalis pertama saya dengar waktu saya kecil lagi. Tuan-tuan sekalian, ketika saya besar, perjalanan kemudian arwah saya hantar saya pergi Pakistan. Dan dulu sekolah tahfiz tak banyak kat Malaysia, sekarang tak perlu dah. Jadi dia hantar pergi Pakistan. Saya umur 15 tahun pergi Pakistan, tuan-tuan sekalian. Dulu bayangkan telefon tak ada. Kan? WhatsApp tak ada. Apa pun tak ada. Saya demam hantar surat kat ayah saya. Abah doakan dia, amin demam ni kan. Hantar surat 2 minggu sampai ayah saya balas surat 2 minggu balik, sebulan. Kan? Mat, ada surat ni. Kan? Buka-buka abah doakan maknanya supaya cepat sembuh. Saya dah main bola dah betul. Sebulan. Pakistan. Tahun seperti zaman tu. Jadi balik Pakistan, para arwah saya kata, Abah dah lengkapkan kau asas. Bermulalah perjalanan akademik kau. Itu yang dihantar saya Mahat Muhammadi, kan, ambil SPM, masuk universiti dan bermulalah perjalanan akademik saya. Ketika saya first degree saya UM, Syarah Undang-Undang, first degree saya, kan. Kemudian tahun 2000 tu Azhar tengah banyak bagi twinning program. Jadi saya masuk Azhar tahun akhir. Best saya Azhar, saya duduk rumah Johor. Siapa budak Azhar sini? Saya duduk rumah Johor. Best saya waktu tu Ustaz Hafiz Mansur. Kalau siapa dengan Hakim, Hafiz Mansur. Ustaz apa nama, banyak jugalah ustaz yang masuk TV, masuk radio. Itu satu best. Best saya lah waktu kat Azhar dulu. Jadi waktu saya masuk UM, saya selalu tertanya-tanya, tak dengar pun pasal Orientalis ni kan. Mana tu guru ni dengar? Apa tu guru ni kan? Tak dengar pun Orientalis ni kan. Okay. Habis UM sampai master, tuan-tuan sekalian, kan? Kemudian saya mengajar di Moscow, dijemput untuk mengajar di Moscow State University tahun 2009. Saya pergi di sana, saya bergaul dengan guru Orientalis. Masya Allah, saya kata betul untuk guru ini sebut. Saya bergaul dengan guru Orientalis Malaysia, Melayu Tanah Melayu, dengan juga Iran sebab dia sebelah-sebelah. Kan? Tak pernah datang Malaysia, cakap bahasa Melayu lancar, tuan-tuan sekalian. Fasih dia. Belajar Jawi, belajar baca Quran. Ada datang Malaysia, kawan saya ajak berjalan pergi Tugu Negara, dia teragak-agak membaca Minah Rusia ni yang bacakan. Bersekutu bertambah mutu. Minah Rusia yang bacakan. Kan? Jadi Orientalis ni real wujud. Saya pernah jumpa. Real wujud. Dia bukan satu sangkaan-sangkaan tak. Memang betul-betul. Dan dia melahirkan satu generasi ke satu generasi. Jadi ketika British kalah pada Perang Salib, dia wujudkan satu grup Orientalis. Sebab dia faham bahawa orang Islam tak boleh dikalahkan dengan senjata. Sebab orang Islam ni dia ada modul. Dalam Islam ada modul mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Kita orang Islam ni ada modul, kita mencintai akhirat lebih daripada kita mencintai dunia. Sebab akhirat sebahagian besar daripada hidup kita. Hidup kita di dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Dekat akhirat mungkin beratus, mungkin beribu tahun. Kubur. Itu belum lagi akhirat sampai tak ada penghujung. Kita ada modul itu. Patut tak boleh. Jadi dia study. Macam mana nak melemahkan? Saya jumpa buku-buku tulisan untuk bangsa Melayu kurun ke-16, 17, 18 dekat Saint Petersburg di Rusia. Sebab saya pensyarah kat sana, saya boleh masuk maknanya perpustakaan-perpustakaan yang hanya pensyarah saja boleh masuk. Termasuk 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Kan? Tuan-tuan sekalian,
orientalis, dia curi buku-buku kita, dia tulis untuk kita percaya. Orang Melayu ni alah, apalah, lekeh lah, lemah lah, itulah, inilah, tak pandai berniaga lah, apalah. Dia nak supaya kita percaya. Dia kata kita dapat Islam Nuh kurun ke-12. Dapat Islam second hand pula. Daripada India lah, daripada China lah. Tuan-tuan, kalau kita dapat Islam daripada India, kenapa kita tidak bermazhab Hanafi? Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Yang Syafi'i ni siapa? Orang Arab daripada Hadramaut yang bawa Islam kemari. Dia nak cakap orang Melayu ni dapat Islam second hand. Bukan direct daripada Arab. Dia nak kita percaya benda tu, tuan-tuan sekalian. Jadi dia nak tipu syarah kita. Itu kan ada pepatah orang tua kita. Jika mahu rosakkan buah-buahan, rosakkan kulitnya. Jika mahu rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Jika mahu rosakkan sebuah bangsa, rosakkan sejarahnya. Ini yang diorang buat. Tulis untuk kita percaya. Betul. Alhamdulillah sekarang ni teknologi dah banyak. Banyak orang dah start kaji pasal bangsa Melayu dan sebagainya. Sangat bagus, tuan-tuan sekalian. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, dia kalah kurun ke-11, British dengan Perancis. Dia memang sangat memusuhi, maknanya negara-negara umat Islam ni lah. Kemudian tuan-tuan sekalian, pendekkan cerita, mereka datang bahagian-bahagian ke timur. Kenapa mereka datang bahagian-bahagian timur ni, tuan-tuan sekalian? Sebab dalam hadis Nabi sebut di akhir zaman yang menyemarakkan kebangkitan Islam anak-anak timur. Daripada Royatul Aswad, panji-panji hitam daripada timur. Jadi dia cuba kafirkan bangsa-bangsa timur. Tuan-tuan, anak kita tingkatan 3 belajar. Kenapa Portugis datang ke Melaka? 3G. Itu bukan rahsia dah. Gold, glory dan gospel. Mereka cuba kafirkan anak-anak Melayu kita. Tapi tak berjaya. Tak berjaya. Sejak kurun ke-15 lagi tau. Tapi tak berjaya. Sebab anak-anak timur ni anak-anak yang Nabi sebut akan menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman. Okay? Dan mereka tahu. Kemudian tuan-tuan sekalian, mereka jajah. Sebahagian negara Manila berasal daripada Amanillah. Sultan Sulaiman syahid kat sana. Di mananya banyaklah kawasan Nusantara kita ni memang diserang, tapi alhamdulillah maknanya bahagian kita ni dengan pejuang-pejuang kita, pemimpin-pemimpin terdahulu, kemudian pahlawan-pahlawan kita, tuan-tuan sekalian, kita berjaya. Paling penting agama tu dapat dijaga tu. Jadi tuan-tuan sekalian, dekat negara Arab mereka bahagikan antara Perancis dan juga British. Pendekkan cerita ni kurun ke-19 pada perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot ni perjanjian pada 1916, 1917 tu. Dia bahagikan negara Arab pada 2. Satu Perancis punya, satu lagi British punya. Termasuk Baitul Maqdis. Masuk topik kita belajar ni. Baitul Maqdis jatuh ke tangan British. Sebelah kita ni 1824, perjanjian Anglo-British. Dia bahagikan tanah Muslim bahagian kita Nusantara ni kepada 2. Sebahagian milik Belanda, sebahagian milik British. Itu yang tanah Melayu terbahagi. Dulu Nusantara ni ada 2 tanah. Satu tanah Jawa, satu lagi tanah Melayu. Dipanggil Malay Archipelago dengan Java Archipelago. Okay. Jadi Malay Archipelago lagi besar. Sumatera semua tanah Melayu, Semenanjung tanah Melayu sampai ke Campar dan kepulauan-kepulauan Melayu. Okay. Java Archipelago ni, tanah Jawa ni daripada Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian kepulauan Jawa. Jadi mana tanah ni ada 2. Jadi etnik banyaklah. Tapi umum dia Melayu dan juga Jawa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dia suka-suka bagikan. Sebagai Anglo 1824 Anglo British, sebagian tanah Jawa, maknanya itu yang tanah Melayu terbelah. Sumatera dapat ke Belanda, akhirnya jadi Indonesia lah. Belah-belah kita pun bagi. Selatan Thailand dibagi kepada Siam. Suka-suka dia. Perjanjian British Siam. 1906, 1909. Suka dia. Sebab tu orang selatan Thailand terus berjuang. Tiba-tiba negara dia jadi milik Siam. Kita berlawan, Pak Tani berlawan dengan Siam, tuan-tuan sekalian, beratus tahun tau. Tiba-tiba British, ni bawah engkau. Sebab tu orang berjuang. Sampai sekarang pun masih lagi berjuang. Tapi akhir-akhir ni 2-3 tahun ni. Ni kalau hari raya tuan-tuan tengok, Perhimpunan Melayu Patani, Masya Allah. Dengan tanjak dia, dengan baju Melayu dia, datang daripada laut, daripada sungai.
Masya Allah kan. Kebangkitan maknanya anak-anak tanah-tanah Melayu ni dan juga tanah Nusantara ni lah. Sebab memang Nabi sebut akhir zaman yang menyemarakkan adalah bangsa Timur ni. Jadi dia orang cuba kafirkan kan. Ni Yahudi pun tahu, jadi maksudnya Nasrani pun memang tahu. Lepas tu mereka cuba kafirkan. Okey. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 1916 orang British cuba menghasut orang-orang Arab supaya mengkhianati Khalifah Uthmaniyah. Jadi 1916 apa berlaku? 1916 ni berlaku revolusi Arab yang dipimpin oleh Sharif Hussein. Sharif Hussein satu orang maknanya pemimpin Arab, Sharif Hussein. Jadi British kata, jom kumpulkan orang Arab berontak. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tombangnya Khalifah 1924 bukan semata-mata Kamal Atatürk. Kamal Atatürk sebahagian daripada usaha itu. Kita kena tengok juga revolusi Arab 1916. Arab ni dia khianat, maknanya Khalifah Turki. Semua ikut dengan British. Dengan janji Sharif Hussein akan dilantik menjadi khalifah selepas tumbangnya Khalifah Uthmaniyah. Jadi Sharif Hussein beria-ria dia. Ajak orang Arab, maknanya serang Uthmaniyah. Akhirnya Uthmaniyah tinggal keseorangan. Daripada internal dalaman, dia usahakan untuk satu jeneral, iaitu Kamal Atatürk, untuk hapuskan khalifah. Okay, akhirnya 1924, Mac 1924. Tahun depan genap 100 tahun 2024. Maka khalifah dipadam daripada sejarah muka bumi. Kan? Cukup 100 tahun. 1924. 2024. Mana tahun depan lah. Jadi Sharif Hussein tombangnya khalifah, dia pun jumpa British. Okey, British dah, maknanya khalifah dah tombang, bolehlah lantik aku jadi khalifah. British kata okey, kita lantik jadi khalifah, jom kita buat maknanya pelantikan itu di Cyprus. Bawa seluruh ahli keluarga engkau pergi Cyprus. Dia bawa seluruh keluarga dia pergi ke Cyprus, dipenjarakan di Cyprus. British tipu British tipu. Maknanya orang Nasrani tipu. Dan dia dipenjarakan Cyprus. Sebab tu Sharif Hussein di hujung-hujung hayat dia rasa menyesal sangat. Jadi dia kata, boleh tak aku nak lawat Baitul Maqdis, sebab revolusi Arab 1916, 1917 Baitul Maqdis berada di tangan orang Nasrani, di tangan British. 1917 itu juga perjanjian Balfour dibuat untuk menyerahkan Palestin kepada Yahudi. 1917. Jadi dia rasa menyesal sangat. Boleh tak dia nak ziarah Baitul Maqdis? Bila dia kata okey, boleh, diterbangkan daripada Cyprus sampai ke Amman, meninggal kat sana. Tak sempat. Maknanya ziarah Baitul Maqdis. Tapi maknanya orang tanamkan jugalah jenazah dia kat Jerusalem. Jadi jenazah itu kubur ada dekat sekitar Baitul Maqdis. Tapi dia yang memimpin revolusi Arab 1916. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa British, maknanya Baitul Maqdis jatuh ke tangan British dan Yahudi, antaranya adalah revolusi Arab 1916, 1924 khalifah dihabiskan, dia nak jadi khalifah, dipenjarakan oleh British. Akhirnya maksudnya tertipulah orang Islam dan jatuh Baitul Maqdis ke tangan British. Kemudian British bagi kepada orang Yahudi secara total pada 1948. Diiktiraf sebagai sebuah negara. Tiba-tiba je negara dia, ni jadi negara Yahudi dah sekarang. Jadi sebab itulah orang-orang di sana itu tetap berjuang untuk maknanya mengambil balik hak mereka lah. Tanah Baitul Maqdis, terutamanya tanah-tanah wakaf. Sebab tanah wakaf bukan milik orang Arab, dia milik seluruh kita sebagai orang Islam, seluruh kita dia. Muslimin dan muslimat sekalian. Okey. Jadi pada penutup pada malam ini iaitu mengenai peristiwa akhir zaman. Semua kita tahu akhir zaman ni dia punya tanda besar kiamat, rintitan dia adalah akan lahir satu orang bernama Imam Mahdi. Imam Mahdi ni the last commander of Islam. Last commander of Islam. Jadi dia akan pimpin seluruh umat Islam untuk menundukkan maknanya negara-negara kafir.
Kan? Dan dia punya kemudian seterusnya dalam lebih kurang 7 tahun baru turun Dajjal. Dajjal turun. Dajjal ni turun dia tak lama tau. Dia dalam 40 hari je. Tapi satu hari macam setahun rasa. Hari kedua rasa macam sebulan lama dia. Hari ketiga rasa macam seminggu. Barulah hari seterusnya sehari. So Dajjal, jadi dia, dan hadis Nabi sebut, Nabi kata, kalau kamu dengar Dajjal keluar, kamu rasa iman kamu kuat, kamu jangan jumpa dia. Kan? Takut kamu tak tahan dengan tipu daya dan sihir dia. Kan? Katakan kita cuba bayangkan, kita bayangkan betapa besarnya ujian iman. Dia datang kat ibu-ibu, kakak-kakak sekalian kan, dia kata, "Makcik, ya Dajjal kan? Cik, umur 70 ni nak tak saya jadikan cik cantik macam umur 17? Lutut boleh hilang sakit, pinggang boleh hilang sakit." "Betul ke Jal?" "Betul cik." Kan? "Okey cik." Okay. Dia pun kan, muda macam 17 tahun. Lutut sakit hilang, pinggang hilang. Kalau tak ya. Kan? Sebab tu Nabi kata jangan jumpa. Dan kalau terjumpa sekalipun, ingat, maksudnya panduan dia. Apa yang dijanjikan kebaikan itu keburukan. Apa yang dijanjikan sebagai siksaan itulah kebaikan. Kan? Kena ingat, jangan jumpa. Kemudian seterusnya amal-amalan lah. Disuruh kita baca doa, amal surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Kan? Kemudian ada satu lagi doa selepas tahiyat akhir. Lepas innaka Hamidum Majid, ada doa dia. Kan? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masihid dajjal. Kan? Jadi maksudnya nanti boleh minta ustaz kita tuliskan doa tu. Tak panjang. Kan? 4 benda kita minta. Supaya minta selamat fitnah dunia, kehidupan dan kematian, selamat daripada azab kubur dan neraka, selamat daripada fitnah dajjal. Kan? Itu boleh baca lah. Kan? So boleh cari doa tu, amalkan setiap sembahyang. Sebab tapi nasib baik turutan dia tu adalah Imam Mahdi dulu. Jadi Imam Mahdi, Dajjal. Kemudian Dajjal maknanya bermaharajalela, maka Allah turunkan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS diturunkan di Menara Putih daripada Syam. Jadi ulama ijtihad, Menara Putih itu dekat Masjid Umawi dekat Damsyik. Kan? Masjid Umawi kat Damsyik, di situ diturunkan. Kemudian dia pun datang ke Baitul Maqdis, kan, sembahyang dekat Baitul Maqdis, dan boleh memimpin umat Islam untuk memerangi Dajjal. Dan peperangan tu sangat besar, sangat besar. Kita tahu ending dia. Kita pun kata Dajjal kalah lah tu kan. Tapi peperangan tu sangat besar sebab apa yang ada pada Nabi Isa ada pada Dajjal. Sebab tu dua-dua gelarannya Al-Masih. Nabi Isa boleh turun hidangan di langit, Dajjal boleh turun hidangan di langit. Nabi Isa boleh hidup orang mati, Dajjal boleh hidup orang mati. Nabi Isa boleh ubat orang sakit pelik-pelik, Dajjal boleh ubat orang sakit pelik-pelik. Kan? Jadi sebab itu Izal Masih yaqtulul Masih. Hanya Al-Masih saja yang boleh membunuh Al-Masih. Kan? Ataupun dalam bahasa Melayu dia, apabila buku bertemu ruas. Gitu-gitu. Maka dibunuh Dajjal di Babun Lud, di pintu gerbang Kota Lud. Kota Lud ni 15 km kurang lebih daripada Tel Aviv. Kan? Jadi dia ada pintu bahagian barat, pintu bahagian timur. Ulama Islam kita kata di pintu bahagian timur. Jadi orang Yahudi dia buat pengkalan tentera kat situ. Sebab dia nak protect Dajjal ya. Dia buat Al-Masih dia lah. Dia percaya saya ada kan. Orang Yahudi ni antara dia punya perangai, dia punya sifat dia tu, dia percaya benda-benda gaib. Sampai benda-benda khurafat yang pelik-pelik pun dia percaya. Kan? The nature dia suka percaya benda-benda pelik-pelik tu. Kalau saya ceritakan, kalau saya datang ke sana, jemaah semua dah rehat, kerana saya keluar balik, saya suka berlepak dekat dengan dia orang tu, nak belajar macam mana cara pemikiran dia tu. Kalau saya pakai cincin, kan, saya jarang pakai cincin. Saya akan cakap, kau tu nak cincin ni kan, malam-malam dia datang mimpi tau. Dia suka cerita macam tu. Dia suka cerita-cerita gaib, dia suka. Kan? Jadi jual lah kat aku. Mana boleh, tak boleh. Kan? Saya tak nak jual bukan tak nak untung. Saya tak nak dia lebih khurafat lagi, tuan-tuan sekalian. Dia lah khurafat, kita jual azimat kat dia. Dia boleh macam tu, dia suka lah. Tuan-tuan jangan ingat apa nama
jangan pelik tau. Keris-keris antik kita banyak dekat sana tau. Keris-keris antik. Orang Melayu kita kan keris dulu ni bukan saja sebagai senjata, ada sebahagian keris tu dibacakan, ada cerita-cerita raib dia. Dia suka benda macam tu. Kan ada yang dah anak-anak yang moden tak percaya, jual lah dekat eBay daripada Jerusalem. Tuan-tuan kalau pergi Jerusalem banyak keris-keris kita kat sana tu. Yang pelik, keris kita pun ada kat sini. Kan? Itu kita baca pantun satu. Kan? Apa guna pergi ke Bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang kalau takut pada bini? Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, itu perangai orang Yahudi, dan kita dah cerita macam mana Dajjal punya dan persediaan dia lah. Okey, insya-Allah saya rasa 6 kali kelas kita dah banyaklah faham mengenai Yahudi, kan? Apa yang jadi kat sana, apa tanggungjawab kita. Kita diminta untuk satu lagi kelas sebagai majlis penutup. InsyaAllah tahun depan kita buat satu lagi kelas dan majlis penutup. Nanti di majlis penutup buatlah sama sikit lah kuih-kuih kan. Kita makan sama-sama. So jadi maksudnya tanda kesyukuran kan. Sebab tuan-tuan mungkin ilmu pada hari ini ni kan, walaupun perang dah kita rasa macam dah macam ada orang ambil indah tak indah dah, dia confirm akan berlaku lagi. Jadi ilmu yang kita belajar ni adalah untuk kita sampai kepada orang lain pula. Dan perang dia bukan makin kecil tau, makin besar nanti. Kan? Biasanya bulan Ramadan akan jadi. Bulan Ramadan biasanya tiap-tiap tahun bulan Ramadan lah masa berperang dia. Jadi baru ni Rabiul Awal terjadi. Sebenarnya Rabiul Awal ni spark untuk Ramadan yang mungkin lebih besar lagi. Jadi kita faham, okey, maksudnya kenapa ada apa yang berlaku di Palestin sebelah sana itu. Okey ya. Okey tuan-tuan, dengar soalan ya. Pertama sekali, orang Yahudi ni banyak tapi rakyat Israel ada bukan 7 juta orang. 7 juta orang je. Yang lain rakyat Israel maknanya rakyat dekat negara dia. 7 juta orang, 1.7 adalah bangsa Arab tau. Bangsa Arab yang sokong dia. Kan? Jadi kita pun pelik sebenarnya. Macam mana orang Arab ni boleh sokong dia? Memang ada yang memang sokong dia, memang pelik lah. Ada kerakyatan memang Israel. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian ketika Dajjal turun nanti, okey, ahli kitab akan bersama orang beriman. Ahli kitab dan kebanyakan maksudnya orang yang maknanya ada pegangan keimanan walaupun sikit, dia akan pergi ke arah Islam, sama-sama dengan Islam. Waktu tu memang jelas satu line penyembah Allah dan penyembah syaitan. Satu line. Kan? Jadi penyembah Allah adalah maknanya orang beriman, kemudian ahli-ahli kitab. Waktu tu memang dah waktu putus lah, memang dia akan sama-sama orang Islam. Sekarang pun Judaism ataupun ahli-ahli kitab tak setuju dengan Zionis pun. Selalu berlaku demonstrasi di Jerusalem, tak setuju dengan apa yang kerajaan Yahudi buat sekarang. Okay? Jadi maknanya jadi apabila Dajjal turun, maknanya sebahagian Yahudi ada masuk Islam, Bani Israel maknanya Bani Israel tu lah. Jadi yang dihapuskan Yahudi. Tadi kita bincang siapa itu Bani Israel, siapa itu Yahudi. Yahudi ini adalah orang-orang yang engkar dan mungkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan jadi pengikut Dajjal. Kan? Jadi maknanya dia yang jadi pengikut Dajjal. Jadi yang dihapuskan adalah orang-orang penyembah syaitan ini, dan sebahagian besarnya adalah orang-orang Yahudi ini. Kan? Okey. Kenapa orang-orang Yahudi kebanyakan yang percaya pada Dajjal? Orang lain ada juga. Orang musyrikin ada tau. Orang musyrikin ada. Mana penyembah berhala pun dia. Kemudian kebanyakan adalah orang Yahudi. Sebab, ingat tak dalam kuliah kita, orang Yahudi adalah orang yang dia sangat percaya pada benda-benda gaib. Jadi nature, sebab oleh kerana banyaknya Nabi diutus pada Bani Israel, nature percaya pada benda gaib ada dekat dia. Sampai dia tak ada panduan langsung. Sebab dia dah berubah-ubah agama dia. Dia percaya pada tangkal, dia percaya, sebab itu dia percaya pada, dia tak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi dia percaya perkhabaran Nabi Muhammad. Banyak kisah-kisah dia percaya pada apa yang Nabi kita sampaikan. Termasuk Nabi sebut akhir zaman semua pokok-pokok dan batu-batu mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah, ni tangkap Yahudi kat belakang ni. Kecuali pokok gharqad. Pokok gharqad tu nama saintifik dia oleander. Pokok oleander ni dia orang tanam 2012 bagi anak-anak pokok tanam seluruh Palestin. Dia orang percaya. Jadi maknanya
maknanya dia percaya pada benda gaib. Jadi apabila Dajjal turun, Dajjal tunjukkan dia punya benda-benda gaib sihir ni, dia minat. Naturally dia minat untuk itu. Kan? Jadi tuan-tuan, sekarang ni kenapa dia gali seluruh Palestin? Kan? Saya ada buku excavation dia 4 jilid besar ni kat office saya tu dapat daripada perpustakaan yang bawah tu, kan? 4 jilid. Jadi orang Islam kita tuliskan macam mana penggalian dia tu. Dia tak dapat gali hanya bawah Masjid Aqsa je lagi. Dia pun sedang cuba berusaha menggali. Dia sedang mencari satu bekas bernama tabut. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut tabut. Tabut ni dalam bahasa Inggeris Ark of Covenant. Ark of Covenant nanti tuan-tuan search, tambahkan ke pengetahuan. Apa yang dalam itu, kalau ikut Quran, dalam tabut ada barang-barang mukjizat Nabi Musa, Nabi Harun, kan? Sebahagian maknanya ahli sirah mengatakan Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masihi, kan? Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Sulaiman yang memerangi sihir, jadi dia kumpulkan buku-buku sihir ada dalam tabut tu. Sebahagian yang berpendapat jadi maknanya, dan dia percaya benda tu, dia suka benda tu. Dia nak cari benda tu. Dan lepas tu dia gali tu. Gali tuan-tuan. Dia gali, dia nak cari tabut tu. Jadi kalau pergi Jerusalem, tuan-tuan dah pergi Masjid Aqsa, kalau kat kedai-kedai Israel tu memang replika tabut tu di mana-mana, hatta budak kecil pun pegang. Mana didoktrinkan budak kecil ni supaya cari tabut tu lebih kecil lagi. Kan? Tabut satu kotak besar ni lah. Kan? Di maknanya itulah Bani Israel. Jadi bagaimana Allah nak menghapuskan satu dunia? Sebenarnya bukan satu dunia tu. Jadi apabila mereka semua jadi pengikut Dajjal tu nanti, so, dikumpulkan. Jadi, semua mereka adalah sekutu Dajjal, dan berlaku peperangan besar memang jelas antara penyembah Allah dan penyembah syaitan. Dajjal ni bawa orang menyembah syaitan, termasuk diri dia. Tu Dajjal. Sama. Ada soalan lagi? Jadi itu saja yang boleh kita kongsikan, insya-Allah. Panjang umur murah rezeki. Kita jumpa pada kelas yang terakhir. Aku lu qauli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Orang yang mempunyai hak ke atas kami, ya Allah. Dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Kasihanilah seluruh umat Muhammad, ya Allah. Terutamanya saudara-saudara kami yang berada di Palestin dan Gaza, ya Allah. Bantulah urusan kami dan urusan mereka, ya Allah. Berikan ketabahan-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Berikan pertolongan-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami dan urusan mereka, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.